بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, dan mendermakannya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjakan seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, balasan yang seimbang, dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, ini pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa, dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Sambungan kepada penafsiran Suratul Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua, pada ayat 177 sehingga ayat 179. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut laisal birra, bukanlah kebaikan yang sebenar itu, an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, iaitu kamu menghadapkan wajah kamu ketika beribadat
arah timur ataupun arah barat. Berkenaan dengan ayat yang kita bacakan ini, Al-Imam Abdul Razak meriwayatkan daripada Qatadah. Katanya, Kanatil Yahudu tusalli qibala al-Maghrib wan Nasara qibala al-Mashriq. Fanazalat laisal birra an tuwallu wujuhakum. Adalah orang Yahudi, bila mana mereka solat, sembahyang, beribadat, mereka akan menghadap ke arah barat. Dan orang-orang Kristian menghadap ke arah timur. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Munzir daripada Qatadah katanya, Zukira lana anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil bir. فأنزل الله هذه الآية ليس البر فدع الرجل فتلاها عليه وكان قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم مات على ذلك يرجى له في الآخرة خير فأنزل الله تعالى ليس البر أن تولوا وكانت اليهود توجهت قبل المغرب والنصارى قبل المشرق. Maksudnya, ada seorang lelaki bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu hakikat kebaikan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat ini, laisal bir. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil lelaki yang bertanya dan membaca ayat ini. Kerana sebelum ini, sebelum diturunkan kefarduan, hukum-hukum fardu, bila seorang mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian dia mati, maka dia akan mendapat kebaikan di akhirat kelak. Maka Allah Ta'ala menyatakan tentang hakikat kebaikan yang sebenar. Pertukaran kiblat yang mewujudkan satu fitnah yang besar kepada semua agama. Maka setiap kelompok mendakwa bahawa solat tidak sah melainkan menghadap pada kiblat mereka. Dan berlaku perselisihan besar antara ahli kitab dengan orang beriman. Maka ahli kitab berkata, kamu wahai orang beriman kena ikut kiblat kami. Ini yang telah dihadapkan oleh sebahagian Nabi. Manakala orang beriman berkata sesungguhnya sembahyang tak akan diterima dan tidak akan diredai oleh Allah melainkan menghadap ke Masjidil Haram, kiblat Nabi Allah Ibrahim AS. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini bagi menjelaskan hakikat kebaikan itu apa sebenarnya. Bukan ceritanya atau bukannya keutamaan menghadap kiblat itu sendiri. Tapi ada yang lebih dalam pada itu. Ia sama seperti ayat dalam surah Taubah yang nanti kita akan tafsirkan. Bila musyrik Mekah berbangga kerana mereka lah yang membersihkan Mekah, menjaga Mekah. Mereka lah yang menjaga jemaah haji. Lalu mereka menganggap mereka lebih berhak mendapat kemuliaan. Maka Allah Ta'ala kata kebaikan itu bukan yang tu, tetapi beriman pada Allah. Ayat yang sama ataupun dengan nada yang sama bila Allah Ta'ala menjelaskan, wahai Yahudi, wahai Kristian, yang kamu nak besar-besarkan sangat tentang menghadap arah kiblat, sedangkan kamu tahu hakikat itu. Yang paling utama sebenarnya, yang paling utama daripada keutamaan, ini menunjukkan fiqh ataupun disebut aulawiyat, keutamaan. Kita dalam semua perkara, baik hukum hakam ataupun kehidupan kita secara umum, ada benda yang punya prioriti yang lebih tinggi, keutamaan yang lebih tinggi. Yang ni orang Islam kena faham. Yang ni kita kena faham. Kerana prioriti ni penting, khususnya bila ihtidam atau berlakunya perselisihan, perbalahan. Kita mesti cari satu titik persefahaman yang besar, yang utama. Kerana ini yang menyelesaikan semua. Ini akan menyelesaikan semua perselisihan dan kekhilafan. Maka Allah Ta'ala mengajak manusia, baik ahli kitab, kalangan Yahudi dan Nasara, dan juga orang beriman yang telah diutuskan kepadanya Nabi Muhammad SAW bagi menjelaskan kebenaran ini untuk didengari oleh semua. Semua orang mesti aku dan patuh. Ini perintah Allah. Bukanlah kebaikan itu nilainya menghadap arah mana, timur atau barat. Tetapi kebaikan sebenar, man amana billah, orang yang beriman dengan Allah. Baik kamu ahli kitab, kalangan Yahudi atau Nasara, nilai sebenar ialah beriman kamu pada Allah. Bila kamu beriman kepada Allah, itulah penyelamat sebenar kamu. Wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat.
dan beriman kepada malaikat, dan beriman pada wahyu yang diturunkan, dan beriman kepada nabi-nabi. Maka ini disebut rukun iman. Rukun iman itu yang penting. Iman pada Allah, iman pada hari kiamat, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman kepada para nabi. Maka ini asas kepada rukun iman. Walaupun taklah disebut sini qada dan qadar, yang ni kita akan faham secara umum ayat ini. Tetapi ia terkandung rukun iman yang penting. Bila Yahudi mengatakan mereka betul, Kristian menyatakan mereka betul, lalu mereka pun bersumberkan, berdalilkan kepada arah mana yang patut kita ikut. Sebab itu mazahir, gambaran zahir yang kita nak hukum seseorang. Allah pergi kepada gambaran hakikat, itu iman pada Allah. Bukan gambaran zahir itu. Gambaran zahir itu, dia akan sempurna bila dalaman itu yang sempurna. Maka dalaman itu tercerna, terbentuk dalam makna iman sebenar kepada Allah. Macam kadang-kala tuan-tuan kita akan melihat pada zahir. Perkara-perkara zahir yang kita buat, bina masjid, itu kan zahirnya. Perkara-perkara yang zahir yang kita lakukan, yang dipuji oleh manusia. Tetapi akidahnya rosak dan kosong. Maka memang jadi kebanggaan manusia nak tunjuk yang zahir-zahir. Itu memang kebiasaan manusia. Tetapi Islam tekankan di sini, prioriti keutamaan ialah dijaga hati kamu terlebih dahulu. Yang ianya berkait dengan iman sebenar. Iman sebenar yang berada di hati dengan iman kepada Allah. Dengan iman kepada hari akhirat. Iman pada malaikat. Iman pada kitab. Iman kepada para nabi. Maka kamu orang Yahudi, orang Kristian, ahli kitab gagal bab ni. Iman pada Allah, kamu gagal lalu kamu mensyirikkan Allah. Iman pada hari akhirat juga kamu gagal dengan menyelewengkan kitab-kitab. Sehingga kamu tidak tahu, kamu tidak takut akibat pada hari kiamat kelak. Iman pada malaikat juga kamu gagal dengan meletakkan malaikat dengan berjantinanya. Menisbahkan malaikat dengan sifat makhluk, lemah. Dengan sifat-sifat seperti kamu. Khianat. Menisbahkan malaikat sebagai musuh-musuh kamu. Sebagaimana Yahudi memusuhi malaikat Jibril. Kamu tak beriman pada malaikat, beriman pada kitab. Juga kamu tidak beriman dengan sebenar-benar kitab. Sedangkan orang beriman dengan Zabur, Taurat, Injil. Bukan dengan semua suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi SAW. Sedangkan kamu wahai kitab. Dalam bab beriman pada kitab, bukan sekadar kamu memilihnya. Bukan kamu memindanya, mengubahnya. Dan demikian perbuatan kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Wan nabiyyin, dan para nabi. Kamu Yahudi, ada yang kamu iktiraf Nabi, ada yang kamu tak iktiraf Nabi. Bukan kamu membunuhnya bila mana ia tidak sesuai dengan kehendak kamu. Kamu memfitnah mereka. Dan kamu juga Kristian. Buat perkara yang sama, bukan sekadar menolak Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum itu. Bagaimana kamu menghina pada Nabi kamu. Merendah-rendahkannya dengan pelbagai sifat-sifat yang tidak layak. Maka iman ini tidak ada pada kamu. Bagaimana kamu nak bicara tentang kiblat sedangkan hal asas ini kamu tak langsung gagal. Jadi bila Kristian, Yahudi terus mempertikaikan kenapa Rasulullah tukar kiblat, kenapa? Cerita tukar kiblat ini belum tamat sehingga hari ini. Kenapa tukar kiblat? Kenapa menghadap ke arah Masjidil Haram? Kenapa daripada Baitul Maqdis mengubah? Kenapa? Allah jawab banyak dalam mula kita baca ayat tentang pertukaran kiblat. Pada juzuk yang kedua, permulaan juzuk kedua pada ayat 142, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kullillahi al-masyriq wal maghrib. Sebagaimana dulu kamu menghadap arah timur dan arah barat, itu milik Allah. Demikian juga menghadap Mesir, itu juga milik Allah. Allah yang memerintahkan. Bukan Nabi Muhammad SAW yang perintah. Allah perintah kepada baginda SAW. Sebab itu ada ayat fawalli wajhaka. Wahai Muhammad, hadapkan wajahmu. Sebagaimana ada perintah, fawallu wujuhakum, dan kamu orang beriman, bukan kamu manusia, hadapkan wajah kamu. Supaya semua tahu perintah menghadap kiblat dari Allah, bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala pada semua perkara. Tapi pemusuh mereka terus, mereka cari mana nokta-nokta yang mereka anggap ini mampu melemahkan orang Islam. Maka Allah menjawab. Masih bicara tentang kiblat timur dan barat. Sedangkan hakikat sebenar iman kamu pada Allah rosak. Iman kamu pada hari akhirat. Iman kamu pada malaikat, pada kitab, pada Nabi.
Kemudian Allah membilang lagi kebaikan yang datang daripada asas iman ini. Wa atal mala ala hubbih. Kamu memberi harta walaupun kamu sayang harta tersebut. Orang beriman Allah jadikan mereka tidak sayang harta. Ketika mana Allah jadikan orang-orang kafir, mereka amat sayang pada harta, bukan kedekut. Orang beriman Allah Ta'ala ajar dengan pelbagai cara untuk mereka menjadi orang yang tidak terikat dengan harta. Sama ada dalam zakat. Kita ada zakat macam-macam. Contoh zakat ni khas ataupun disempurnakan hanya umat Islam. Sebab itu kalau kita tanya Kristian ada zakat tak? Tanya Yahudi ada zakat tak? Tanya penyembah berhala ada zakat tak? Tanya penyembah-penyembah berhala, kamu ada tak zakat? Pasti mereka terpinga-pinga betul zakat tu apa? Kerana zakat ni khas untuk orang Islam. Zakat ni tuan-tuan, ialah syariat yang daripada asal lagi. Maksudnya semua pada Nabi. Allah Ta'ala berfirman menceritakan kisah Nabi Isa. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memerintahkan padaku, kata Nabi Isa, dengan sembahyang dan zakat selagi mana aku hidup. Zakat ini syariat Nabi-Nabi dulu. Tapi yang menjaga syariat ini, menyempurnakan syariat ini cuma umat Islam. Akhirnya kalimah zakat seperti tak wujud pada agama lain. Tak wujud. Tanya tuan-tuan ada kawan-kawan non-Muslim ada zakat. Dan lihat bagaimana dalam Islam. Bila Allah menyempurnakan, Allah mengajar orang beriman supaya tidak kedekut. Bukan memberi harta mereka. Melatih antaranya pertama dengan zakat. Sama ada zakat fitrah. Yang wajib dibayar oleh semua orang. Lelaki, perempuan, kanak-kanak. Kerana ia merujuk kepada zakat diri. Bukan kerana kita ada harta. Kerana kita Allah kurniakan iman. Maka kita bersyukur. Terutamanya bila kita mampu menjalani Ramadan sebulan. Dan dapat dikurniakan dengan Syawal yang mulia. Maka tunjukkan kesyukuran dengan membayar zakat. Kerana zakat itu dibayar pada hari raya. Walaupun harus dibayar pada awal Ramadan. Dan mula wajib bila tenggelam matahari akhir Ramadan. Dan hukum itu berterusan sehingga tenggelam matahari pada 1 Syawal. Walaupun membayarnya selepas tamat solat raya hukumnya makruh, tapi wajib tu kekal. Makruh dari sudut waktu. Maka manakala bila sudah terbenam matahari, maka tamat waktunya tapi kekal kewajibannya, maka diqadaknya, dibayar saya qadak. Tapi waktunya tamat, tetap dibayar qadak. Jangan tak bayar pula. Kenapa tak sembahyang asar? Dah habis orang asar tak sembahyang, buat qadak dah. Sama juga, kenapa tak bayar zakat? Dah habis tak waktu zakat, kan tenggelam matahari. Yalah, waktunya dah habis, tapi kamu kena qadak bayar sekarang. Maka itu bagaimana Allah melatih umat Islam. Kita ada zakat ternakan, zakat perniagaan, zakat simpanan. Kalau kita cerita bab zakat banyak. Kambing, lembu. Demikian juga zakat unta. Artinya bagaimana Allah mengajar beriman tentang zakat yang saya katakan tak ada pada agama lain. Maka bila Allah menyebut wa atal mala ala hubbi, dan memberi harta walaupun dalam keadaan kamu sayang harta tersebut, zawil qurba, kepada kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim. Tuan-tuan, kalau anak yatim tu kaya boleh bagi tak? Maksudnya ialah kita memberikan harta. Ini bukan dalam makna zakat, tapi dalam maksud memberi secara tatawwu', sukarela. Tadi saya sebut bagaimana Allah mengajar umat Islam pemurah, maka dia ajar bermula dengan wajib zakat. Tapi ayat ni bukan lagi bicara zakat lagi, tapi membicarakan bagaimana kita sanggup beri harta yang Allah beri pada kita. Maka Allah sebut senarainya. Kalau benar kita beriman pada Allah, pada hari akhirat, pada malaikat, pada kitab, pada para nabi, maka kebenaran itu menjadikan sayang kita pada harta berkurangan. Sebab kita nak cari pahala dan kurniaan di sisi Allah Ta'ala. Maka diberikan kepada kaum kerabat. Disebut dalam hadis Nabi SAW, bila kita beri sedekah, beri pemberian pada kerabat, pahalanya 2. Iaitu pahala orang Islam dan pahala kerabat. Dan anak yatim, baik kalau anak yatim tu kaya, boleh tak kita bagi juga? Saya nak bagi sedekah Ustaz, nak bagi juga. Boleh, sebab kerana yatim dia. Boleh diberikan. Walaupun dia kaya, untuk tunjuk kita support dia. Kita katakan prihatin dengan dia. Kita beri. Bukan kerana dia miskin. Kita bukan cakap bab zakat ni, cakap tentang pemberian biasa.
Sebab anak yatim kita pun berilah bantuan-bantuan tertentu untuk tunjukkan bahawa mereka tidak bersendirian. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Wabnas sabil, orang-orang yang terputus bekalan dalam perjalanan, musafir-musafir. Wasailin, dan orang-orang yang meminta dalam keadaan dia berhak diminta, maka kita kena bagi. Kalau dia punya, walaupun kita dah bagi zakat ke dia, tapi dia masih perlukan, maka kita kena tolong lagi dia. Kalau benar dia memerlukan, memang kita dah bagi zakat, ustaz dah lepaslah tanggungjawab saya, tiba dia susah lagi kerana sebab tertentu, maka kita masih lagi beri pada dia. Wa fir riqab, dan hamba-hamba yang ingin membebaskan dirinya. Wa aqamas salah, dan mereka ini yang benar-benar melakukan kebaikan sebenar, sentiasa mendirikan solat. Allah menyebut perkataan aqamas salah, tidak disebut dengan perkataan yang lain. Wa addas salah sebagai contoh. Aqam artinya mereka memberi hak solat dengan sempurna. Itu maksud aqamah, yuqimu, iqamah. Beri hak Islam. Umpama kalau kita buat rumah kira-kira siap. Jangan buat rumah tangga je. Jangan buat rumah bumbung je. Orang tak panggil rumah, orang panggil wakaf. Jangan buat rumah cuma kita katakan dah siap tapi kosong. Rumah ni sempurna. Sama juga solat. Bukan sekadar rakaatnya berapa, rukun dan syaratnya, tapi kekosongannya, tadabburnya. Maka ini maksud iqamas salah. Sebab itu Allah menyebut perkataan wa aqamas salah. Mereka menyempurnakan solat. Wa ataz zakah, mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim, iaitu orang-orang yang menepati janji mereka. Idza ahadu, bila mereka berjanji, baik dengan manusia atau dengan Allah. Wasabirin, dan orang-orang yang buat kebaikan sebenar sentiasa sabar. Fil ba'sa, yakni ketika susah, fakir. Wabdarra, ketika sakit dan merempat. Itu bukan alasan untuk berhenti buat baik. Waimah kita miskin atau kita sakit, kita tetap melakukan kebaikan. Bersabar dalam situasi itu. Sabar ketika miskin, sabar ketika sakit. Wahinal ba's, dan ketika mana kesusahan dalam peperangan dan sebagainya. Ulaika alladzina sadaku, mereka lah orang yang benar-benar buat baik. Bukan macam kamu wahai Yahudi, wahai Nasrani mendakwa baik. Ini dia sifat orang baik. Wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa yang sebenar. Inilah baru disebut orang-orang takwa yang sebenar. Baik, jelas ayat ini dalam menjawab persoalan Yahudi, persoalan Kristian, persoalan orang yang terus mempertikaikan kiblat terhadap umat Islam. Kerana kalau kita ingat, kalau sebelum ini kita baca bagaimana ahli kitab menyembunyikan kebenaran daripada Allah. Bahkan meminda-minda kitab mereka. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil. Memilih kesesatan berbanding petunjuk. Memilih azab berbanding keampunan. Mereka seperti mencabar diri mereka untuk masuk neraka. Dan mereka ini yang tidak mempedulikan kebenaran yang Allah turunkan. Lalu mereka terus pertikaikan benda yang ada dalam Islam, sehingga mereka lupa memperbaiki diri mereka. Maka ayat ini juga peringatan pada kita. Kadang-kadang tuan-tuan kita duk sibuk benda baik itu dan ini, kita lupa untuk baiki diri kita yang sebenar. Kita duk bangga buat baik satu benda ni, lalu kita condemn. Orang lain tak buat, tengok saya seorang buat. Langsung atau setengah mereka, begitu perangai watak mereka, mereka akan condemn orang tak buat baik macam mereka. Mereka fokuskan pada kebaikan yang mereka nak, bukan kebaikan yang Allah perintah. Kerana itu Allah di sini menjelaskan bahawa kebaikan sebenar yang Allah perintah bermula dengan iman sebenar kepada Allah. Kerana itu para ulama mengatakan, ayat-ayat yang kita bacakan ini tuan-tuan sekalian, merupakan ummahatul ahkam, ibu segala hukum hakam. Lianna tadammanat 16 qaidatan, sebab ada 16 kaedah dalam ayat kita baca ni. Ada 16 kaedah. Kaedah pertama, imanu billah, beriman pada Allah. Termasuk iman pada Allah, wa bi asma'ihi wa sifatihi, beriman dengan segala nama Allah dan sifatnya. Itu kaedah yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kaedah beriman pada hari akhirat, meliputi mahsyarnya, timbangannya, siratnya,
kolamnya, syafaahnya, syurganya, nerakanya. Maka itu iman pada hari kiamat. Itu kaedah yang kedua. Dan beriman pada malaikat. Dan beriman pada kitab yang diturunkan bahawa ia benar-benar dari Allah. Dan beriman pada Nabi. Dan menafkahkan harta pada keadaan yang wajib atau sunat. Ini zakat ataupun sedekah sunat. Dan menghubungkan kerabat. Jangan memutuskan silaturahim. Dan sentiasa cakna dengan fakir miskin, cakna dengan anak yatim. Dan tidak mengsia-siakannya. Dan orang miskin. Dan menjaga keperluan orang yang terputus bekalan. Dan termasuk juga makna Ibn Sabil ini tetamu. Ibn Sabil yang Allah Ta'ala sebut. Dan memberi harta pada Ibn Sabil. Pertama kata ulama' Ibn Sabil ialah munqati' bihi, orang-orang yang buat perjalanan tiba-tiba terputus bekalan. Terputus bekalan. Tengah dia naik kereta, minyak habis, duit tak ada nak isi minyak. Ini Ibn Sabil. Tolonglah dia. Dalam perjalanan dompet hilang. Duit tak ada. Ini Ibn Sabil. Dia nak balik ke kampung dia. Hantar dia balik. Ataupun orang-orang yang melancong. Tiba-tiba ada masalah teknikalnya. Maka Ibn Sabil. Bantu dan tolong dia. Dan termasuk juga Ibn Sabil. Makna Ibn Sabil kata ulama' ad-dhaif, tetamu. Tuan-tuan, tetamu bila datang rumah kita, maka kita hendaklah membelanjakan harta untuk mereka. Makan, minum dan sebagainya. Kalau kita mampu untuk jadikan mereka tidur rumah kita, lakukan. Tapi tak mampu. Sebab ustaz, rumah kita sekarang bukan macam rumah dulu. Bilik banyak. Ni anak-anak kita pun tidur atas sofa. Maka kita tolong sediakan tempat tidur dia. Pergilah sewa homestay ke hotel. Hak tetamu. Kau datang rumah kita. Maka aib kalau sekiranya dia terpaksa cari sini penginapan. Jadi kita kalau tu memang tetamu kita. Datang rumah kita jauh-jauh. Kita pun tahu datang jauh ni. Takkanlah dia boleh balik hari. Tapi tidur sini. Dan kita pun ada masalah tidur sini, rumah kita kecil. Atau mungkin dia tak selesa, kita boleh je. Tandas satu. Tandas pula kat dapur. Bini kita pula suka masak. Habis. Mungkin. Dia malu atau sebagainya. Kita siapkan penginapan. Homestay ke hotel. Itu hak dia. Bagi tetamu. Kita muliakan. Ini antara saranan dan perintah Allah SWT dengan makna Ibn Sabil. Ini pada tetamu juga. Wasailin. Allah menyebut kaedah berikutnya ialah orang-orang yang meminta. Tuan-tuan, orang ni sebenarnya tak mudah nak minta harta dengan orang. Pada golongan tertentu. Saya tak sebut semua orang. Ada orang memang tak malu dijadikan pendapatan dia minta dengan orang. Apa-apa kerja ni minta. Minta alasan, modus operandi mudahlah. Kita anak, kita sakit, minta. Kumpul sana sikit, kumpul sana. Dia sudah meminta bara api neraka kalau dia tak berhak. Nabi SAW telah sebut orang-orang yang meminta dalam keadaan dia sudah cukup. Masih meminta, dia seperti meminta bara api. Bara api neraka. Ambillah, nak banyak ke nak sikit. Tu pulang. Orang meminta, bukan menjadikan pekerjaannya meminta-minta. Dan demikian juga disebut hadis yang pernah kita bacakan, akan luruh daging mukanya. Tetapi yang disebut oleh ayat Al-Quran As-Sa'ilin yang meminta di sini dalam keadaan dia layak. Para ulama' menyenaraikan kelompok-kelompok Sa'ilin yang layak. Yang pertama ialah mereka di kalangan pada penuntut ilmu. Sebab kalau mereka bekerja, maka akan ganggu pembelajaran mereka. Mereka pun minta lah duit, ni nak sambung belajar. Kita nak sambung belajar kat Mesir. Kita nak sambung belajar kat Morocco, Jordan, Madinah. Kita nak sambung belajar kat Universiti UKM, UM. Mak kita tak mampu nak bayar yuran. Kita minta, boleh tak? Harus. Dibenarkan dan kita kena melayani mereka. Sebab mereka golongan yang memang asalnya tak perlu kerja sebab mereka belajar. Yang kedua, ialah orang-orang yang tidak cukup keperluan walau sudah bekerja. Anak 8, gaji 1,000, tak cukup. Dan dia pun dah buat macam-macam, dah part time buat. Tapi takkanlah nak buat part time sampai dia tak ada masa rehat. Siang kerja, malam kerja. Tak mungkin kita suruh dia buat macam tu sampai masa rehatnya tak ada. Dia tahu dia anak ramai, anak pula ni ngaji, belajar, susah. Maka dia boleh meminta. Yang ketiga, orang yang tidak mampu berusaha. Tak mampu sebab sakit. Sebab cacat. Hilang upaya. Maka ni harus meminta. Ini 3 golongan yang diharuskan meminta. Ada penuntut ilmu. Kerana bila mereka belajar, ganggu. Kan ganggu mereka. Sebab itu, anak-anak kita belajar, kita akan terus tanggung dia. Dan bila kita tanggung dengan belajar ni, Allah berkati rezeki kita. Ada seorang lelaki
mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, adikku ni dia tak nak kerja, dia belajar je. Kata baginda SAW, siapa kerja? Akulah kerja. Saya kerja, saya bagi duit kat dia. Dia cuma pergi belajar dengan kamu, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fala'allaka turzaqu bihi. Barangkali kamu dapat rezeki berkat dia belajar. Sebab itu kamu dapat rezeki. Tapi berbeza dengan orang yang sibuk ibadat di masjid lalu minta duit dengan orang. Nabi Allah Isa AS satu hari ada seorang lelaki. Bila Nabi Isa kata, kamu buat apa kat sini? Duduk masjid. Habis tak kerja. Saudara aku tanggung aku. Saudara aku suruh aku ibadat je kat surau. Kat masjid ni. Lalu kata Nabi Isa AS, saudara kamu lebih ahli ibadat berbanding kamu. Saudara kamu yang cari rezeki untuk tanggung kamu beribadat kat masjid, dia sebenarnya buat ibadat lebih banyak pada kamu. Kerana tanggung kamu. Ini beza. Kalau orang tu belajar, kita nak beri dia. Dia meminta sebab dia belajar, maka ini boleh. Sebab untuk belajar dan bekerja, satu benda yang agak sukar. Dia akan hilangkan fokus. Tubuhnya, otak. Sebab itu, bila kita bantu orang belajar ni bagus. Sama ada kita nama mak ayah yang bantu anak-anak kita nak belajar. Bukan kita skop belajar dia cuma BA, bachelor. Kalau nak belajar sampai master, PhD, kita tanggung. Saya cakap, Along, kalau Along nak mengaji sampai PhD, ayah tanggung. InsyaAllah ayah ada rezeki, ayah tanggung. Kalau tak cukup, minta dengan ayah. Tapi kalau dah nak kahwin, tu kerja sendirilah. Tapi kalau nak belajar, walaupun kahwin, tanggung. Sebab kemuliaan belajar tu luar biasa. Contoh kalau orang kafir, orang-orang yang belajar, yang buat research, R&D, mereka sanggup bayar gaji yang tinggi hanya sekadar untuk mengkaji, belajar. Kerana mereka tahu nilai ilmu tu tinggi. Kita Islam, lagilah tekan bab tu. Yang kedua, orang yang minta ialah orang yang saya katakan dia dah kerja tapi tak cukup keperluan. Maka boleh. Yang ketiga, saya sebut orang yang dibenarkan berminta, dia ada masalah kecacatan fizikal. Fizikalnya cacat, dia tak mampu bekerja. Maka boleh dia meminta. Ni kalau kerja masalah mudarat pada dia, dia jenis slip disc. Oh, sekarang tuan-tuan orang kena slip disc teruk ni, memang tak boleh angkat apa, anak dia pun tak boleh angkat, yang kecil-kecil tu. Orang slip disc teruk. Maka susah untuk dia kerja pegang tu, pegang ni. Setengah mereka ada dia punya peringkat-peringkat slip disc lah. Ada yang sampai memang teruk betul. Tak boleh kerja. Walaupun ringan kerja tu, kita nampak ringan pun tak boleh. Oh, kita tak kena, kita tak tahu tuan-tuan yang kena ni. Allah, tak boleh. Maka orang ni boleh. Kadang-kadang dia nak suap nasi pun sakit. Nak angkat nasi mulut pun sakit. Dia punya sakit yang teruk. Sarafnya. Orang macam ni yang sakit, tak berkemampuan untuk bekerja, boleh meminta. Tidak aib. Tak aib. Tak berdosa, tak aib apa-apa. Yang aib orang tak beri pada dia tu. Sebab dia memang layak. Maka Allah sebut dalam Quran, wasailin, dan orang meminta. Kenapa Allah guna perkataan wasailin dan orang meminta? Kenapa Allah tak sebut dia cukup orang tu miskin? Tapi dia sebut dengan secara jelas, sailin, yang meminta. Sebab sebahagian mereka, tuan-tuan, kerana keperluan mereka tidak diketahui oleh orang lain. Maka dia kena minta, kena beritahu. Orang nampak macam dia okey je. Nampak macam senyum je. Tak ada pun tunjuk macam susah. Maka dia terpaksa minta nak terang kedudukan dia. Kemudian Allah menyebut kaedah yang seterusnya ialah fakkur riqab, bebaskan hamba. Kemudian muhafazah ala salah, jaga solat. Kemudian mengeluarkan zakat, menunaikan janji, bersabar atas segala kesukaran. Ini 16 kaedah yang dipanggil ummahatul ahkam, hukum hakam yang penting. Kemudian sesudah Allah menyebut hakikat kebaikan yang perlu dilakukan, tiba-tiba Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan kepada kamu qisas di dalam pembunuhan. Baik, tadi kita sebut hakikat kebaikan. Hakikat kebaikan, Allah Ta'ala contohkan segala amalan batin, amalan hati, iman pada Allah, malaikat, kitab, Nabi. Kemudian amalan-amalan zahir yang kamu perlu lakukan, muamalah dengan manusia, dan juga amalan-amalan zahir, ibadat kamu dengan Allah, iaitu sembahyang dan zakatnya. Dan hubungan kamu manusia, menyempurnakan janji, ambil cakna pada orang fakir miskin, anak-anak yatim, orang yang meminta, orang yang nak merdeka diri, dan orang-orang ibnu sabi. Dan Allah Ta'ala menyebut sifat-sifat yang perlu kita lakukan. Maka kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang wahai orang beriman. Baik, kalau benar kamu sebut tentang kebaikan, dengar sini, wahai orang beriman. Kamu Kristian, kamu Yahudi, dengar kalimah wahai orang beriman. Kerana ternyata yang benar-benar patuh semua arahan Allah ini orang beriman.
Kamu patut Yahudi dan Nasara cemburu dengan orang beriman dengan sifat mereka mentaati Allah. Sehingga Allah sentiasa memanggil mereka. Tuan-tuan, bila Allah panggil, ni orang boleh harap. Dia macam mak ayah. Kalau dipanggil mana-mana anak dia, anak yang paling boleh harap sekali. Abang Long, tolong simpan kelas. Ini boleh harap. Kenapa dia tak panggil adik Su? Adik Su malas. Kita tuan-tuan jadi mak ayah, tuan-tuan panggil siapa? Tuan-tuan panggil yang paling tuan-tuan harap. Mari tolong ayah kejap. Jangan ikut mak pergi pasar. Ni memang boleh harap. Yang tak boleh harap tu kita tak panggil dia. Tahu-tahu jentik telinga je. Yang bagus-bagus, yang baik-baik sini. Kita pun kawan-kawan kita. Siapa yang kita ajak berjalan? Orang yang kita boleh harap. Orang yang memang kita tahu boleh tolong. Ni kita seronok berjalan dengan dia. Musafir dengan dia. Tapi kalau tak boleh harap, kita tak ajak. Maka Allah tahu. Allah yang maha tahu nak tunjuk. Ini contoh orang yang benar-benar buat kebaikan. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu qisas dalam hukum pembunuhan. Al-hurru bil-hurri, yang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Siapa yang dimaafkan akan sesuatu, maka hendaklah dia membayar fidyah itu dengan diat itu dengan cara yang baik. Melaksanakan dengan cara yang baik. Demikian satu keringanan yang Allah berikan kepada kamu dan rahmat. Siapa yang melampau, maka baginya azab yang pedih. Dan bagi kamu pada hukum qisas itu, memelihara kehidupan manusia. Wahai orang berakal, semoga kamu bertakwa. Berhubung ayat ini, diriwayatkan bahawa orang-orang jahiliah, bila mana salah seorang daripada kabilah mereka dibunuh, maka mereka akan menuntut nyawa yang lebih tinggi. Kalau yang dibunuh itu perempuan, mereka akan membunuh lelaki. Kalau yang dibunuh itu hamba, mereka akan tuntut orang merdeka. Kerana mereka menganggap mereka lebih pada orang lain. Jadi setiap kesilapan orang lain pada mereka mesti dibalas dengan ganda-ganda. Bahkan diriwayatkan bila mana dua kumpulan bergaduh, berperang, maka Nabi SAW mendamaikan mereka. Yang membunuh merdeka, yang membunuh hamba, yang membunuh wanita, maka hendaklah membayar diat yang sama. Lelaki-lelaki, hamba-hamba, perempuan-perempuan. Maka tidak boleh dilebihkan. Jadi kalau kita lihat ayat ini, bila Allah Ta'ala menyebut, orang beriman, diwajibkan kepada kamu qisas. Apa itu qisas? Artinya balas sekata setara. Kalau yang dibunuh itu orang merdeka, maka yang merdeka lah yang dibunuh. Jangan mentang-mentang kamu ni kabilah kuat, tak, kami ganti dengan budak kecil. Kami ganti dengan hamba. Tak boleh. Yang bunuh tu merdeka, dia yang kena bunuh. Dan kalau yang dibunuh tu hamba, maka hamba yang dibunuh. Oh, jangan kerana kamu bangsa hebat, okay, dia telah bunuh hamba kami, kami tak akan terima, melainkan kami bunuh orang merdeka mereka. Tak boleh. Kalau hamba-hamba. Kalau hamba yang dibunuh, hamba yang membunuh, maka hamba itu dibunuh. Maka kalau wanita yang dibunuh, maka tak boleh tuntut lelaki. Ni misalnya perempuan ni bunuh perempuan ni. Oleh kerana kabilah ni lebih kuat, kami tak nak bunuh perempuan yang bunuh perempuan ni, kami nak bunuh lelaki tu. Biar nampak lebih gah. Tak. Perempuan yang bunuh perempuan tu yang akan dihukum. Di sini namanya mumasalah. Mumasalah, mana Islam letakkan keadilan sekata, sekufu. Laki-laki, perempuan-perempuan, hamba-hamba. Jangan kamu menunjukkan kelebihan. Ini satu jawapan dan juga ini satu teguran kepada semua. Kalangan musyrikin Mekahnya, kalangan orang penyembah berhala, kalangan Kristian, kalangan Yahudi. Kerana mereka sentiasa menyatakan kami lebih pada orang. Yahudi kata kami lebih pada orang. Jadi kalau seorang Yahudi mati, kami bunuh semua orang. Tidak. Mesti mumasalah. Ini Kristian juga kata begitu. Kalau seorang kami mati, kami bunuh satu kampung. Bukan. Islam tak ajar begitu. Maka ini antara hukum Allah. Sebagaimana hukum kiblat. Sebagaimana hukum al-birru, kebaikan. Demikian juga hukum qisas. Allah menyebut tentang hukum berkait ibadat. Allah Ta'ala juga menyebut hukum berkait dengan hubungan masyarakat. Allah juga menyebut hukum berkait dengan jenayah. Inilah dia peraturan Allah dalam semua aspek. Dalam bab jenayah, sebagaimana Yahudi menyembunyikan ayat rejam, menyembunyikan keadilan dalam hukum hakam jenayah, maka Islam menjelaskan ini mabda' musawah. Ini adalah prinsip persamaan dalam pelaku-pelaku jenayah. Jelas. Dan Islam mewajibkan qisas
Dibalas balik kejahatan demi memelihara kehidupan manusia semuanya. Kerana sebahagian mereka tidak melakukan qisas. Kristian, bila mati seorang mereka tak menjalankan hukuman qisas. Cukup mereka denda. Yahudi pula nak balas lebih teruk pada itu. Demikian juga Arab. Datang Islam, pilih sederhana. Bukan maksud sederhana, pilih yang tepat. Iaitu asasnya bila dibunuh maka dia balas bunuh. Tetapi kalau mana-mana kaum keluarganya memaafkannya, maka Islam mensyariatkan diat. Diat ialah ganti rugi dengan nilaian 100 ekor unta yang dibayar oleh pembunuh atau keluarga pembunuh sebagai satu tanggungjawab bersama. Tengok jenis kes bunuh dia lah. Kalau bunuh tu bunuh sengaja, yang membunuh tanggung semuanya. Kalau bunuh tu tak sengaja, maka keluarga pembunuh turut sama menanggungnya. Sebagai satu tanggungjawab. Sebab kalau orang ni mati dapat pusaka, keluarga ni dapat. Maka bila Allah Ta'ala menyatakan kalau keluarga pembunuh itu memaafkan pembunuh, maka dia ada dua pilihan. Yang pertama, menerima diat. Yang kedua, melepaskannya dengan percuma. Maka kalau diterima diat, maka hendaklah masing-masing fattiba'un bil ma'ruf, mesti ada satu toleransi dalam pembayaran. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, membayar dengan baik. Yang patut bayar jangan lambat-lambatkan bayar. Yang menyuruh bayar jangan mendesak-desak bayar, jangan minta bukan-bukan dalam pembayaran. Hukum dia ini 100 ekor unta dengan nilai semasa. Kalau nilai semasa 100 ekor unta itu, seekor unta 5,000, maknanya 100 ekor unta 500,000 dibayar. Mengikut tempoh. Setengah ulama mensyaratkan tempohnya ialah 3 tahun setengah. Dibayar. Kalau sekarang senang ada insurans tolong bayar semua. Ada kaedah insurans bayar. Yang penting keluarga yang mati dibunuh, disengaja atau tak sengaja, mendapat diat. Sebagai satu ganti rugi kerana yang mati ini mungkin kepala keluarga yang cari rezeki. Maka tak mungkin matinya tak dibela begitu. Mesti ada pembelaan. Yang membunuhnya, wa imam sengaja atau tak sengaja, mesti tunjuk satu tanggungjawab. Sebab menghilangkan nyawa orang satu perkara yang berat. Tetapi Allah tak biarkan kita balas dendam ikut cita rasa kita. Kerana kemusnahannya lebih dahsyat. Setiap orang bila dibunuh keluarga, makin pakat balas dendam, akhirnya tak selesai masalah. Maka Allah mewajibkan qisas. Penjenayah tersebut dihadapkan ke muka pengadilan. Wa imma ia dikisaskan sama. Dibunuh maka dibunuh. Dengan keadaan yang sama. Cara yang sama. Atau kita katakan tanpa ada pertukaran yang tidak terlibat. Jangan yang bunuh perempuan kita nak tukar lelaki. Tak. Pembunuh tu sendiri dihadapkan. Yang kedua, kalau ia dimaafkan, maka dia ada dua pilihan. Siapa? Keluarga yang menjadi mangsa. Sama ada dia menerima diat atau dimaafkan. Terpulang pada dia. Keluarganya ialah orang-orang yang berhak dapat pusaka dia. Kalau sekiranya dia ada adik-beradik ataupun mak dia maafkan. Kalau sekiranya ada 5-7 waris, mak dia ada, ayah dia ada, isteri dia ada, anak-anak dia ada, memadi kalau seorang maafkan dikira semua. Walaupun lain tak setuju. Ayah dia kata, tak apa, saya maafkan pembunuh tu. Mak dia kata, tak boleh. Ini kena bunuh ni. Dia dah bunuh anakku. Isteri dia kata, ni bunuh. Dia dah bunuh suami aku. Anak-anak pun kata, dia dah bunuh bapak kami. Tapi ayah dia kata, tak payah, aku maafkan dia. Aku maafkan. Maka ketika itu dia ambil kira walau seorang. Dia ambil kira seorang tu. Kalau semua nak supaya dia dihukum kisah, seorang nak diat, terima diat, maka dia terima yang diat. Tapi kalau sekiranya semua tak nak diat, seorang je nak diat, maka kena bayar diat. Diat tetap kena bayar. Diat ialah satu ganti rugi disebabkan membunuh, dan nilai diat tadi 500 ekor unta. Dan tengok jenis pembunuhan. Kalau bunuh tu sengaja, 500 ekor unta yang lebih mahal. Yang mungkin nilainya bukan 500,000, mungkin 1 juta. Jadi ada umur-umur yang kita akan bahaskan nanti. Akan datang. Manakala yang bunuh tak sengaja, maka kena 500 ekor unta yang ringan harganya. Yang mungkin lebih murah. Maka ini penyelesaiannya. Maka Allah menyebut, dengan menjalankan hukum qisas, maka terselamat banyak nyawa. Kenapa terselamat banyak nyawa? Menghalang dendam, balas dendam. Kan itu kita lihat percanggahan, pertelingkahan itu kerana dendam. Seolah-olah Allah Ta'ala nak beritahu kamu Yahudi, kamu Nasara, yang kamu bertingkah Islam kerana dendam kamu tak habis. Dendam, benci kamu dan sebagainya.
Maka Allah menyebut hukum. Yang hukum ini sebenarnya, kisas ini ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Demikian juga Allah sebut dalam Quran. Dan ini antara hukum yang disembunyikan. Kita baca ayat sebelum ini, bagaimana orang kafir, Yahudi, Nasara menyembunyikan kebenaran. Ini sebahagian hukum yang disembunyikan. Maka Allah mula mengeluarkan satu-satu. Kamu duk cerita mengadap timur barat, tahu tak kebaikan sebenar apa dia? Maka Allah sebut kebaikan sebenar. Kemudian tahu tak apakah yang telah kamu lakukan? Menyembunyikan kebenaran. Maka ini dia kebenaran hukum kisas. Sebab itu mereka menyembunyikan hukuman kisas. Membiarkan orang Islam sendiri yang mempertahankan hukum-hukum Allah ini. Walau hukum Allah yang berkaitan dengan hudud dan sebagainya ialah hukum yang semenjak zaman Nabi dulu. Bukan zaman Nabi SAW saja. Zaman Nabi dulu. Tapi Yahudi menyembunyikannya, Kristian menyembunyikannya. Ayat-ayat rejam mereka sembunyikannya. Ayat-ayat berkaitan dengan hukuman yang menyebabkan jenayah mereka menyembunyikannya. Sedangkan dalam, nanti kita akan baca suratul Maidah, apa yang tercatat dalam Taurat dan Injil tentang ayat-ayat qisas. Itu Allah menyebut mabda' asas hukum hakam yang telah disembunyikan oleh mereka. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.